Ini saya makan sejak saya kecil, umur 8 tahun. Buat saya jatuh, ia sudah satu bubur dalam loyang tu bakar. Bakar tengok tadi habis dah sikit. Dia bakar lagi, bakar lagi. Dia tak pernah berhenti lagi dah habis adunan. So maknanya fresh lah. Fresh. Maknanya. Dia buat termasuk iti bakar, siap. Bubur packing habis. Di sesetengah tempat, ketulan roti kecil ini disebut bun dari istilah bahasa Inggerisnya bun atau roti pound. Akan tetapi di negeri Terengganu yang terkenal dengan penambahan huruf G, ia dipanggil roti paung. Teksturnya yang gebu sangat enak apabila dimakan ketika masih panas. Tidak heranlah ada yang sanggup meredah 400 km demi sebungkus roti paung. Di kampung Bukit Gemuruh, ia dipanggil roti sekaya. Cukup terkenal kerana keunikan dan cara pembuatannya secara tradisional. Dibakar di dalam tin minyak menggunakan kayu api, sabut kelapa dan arang membangkitkan aroma waktu kecil. Maziah Abdul Rahman, 33 tahun atau lebih dikenali dengan nama Cik Ah oleh penduduk setempat, kembali mengusahakan pembuatan roti sekaya warisan ibunya sejak 28 tahun lalu. Dari hanya suka-suka membuat kembali hidangan ini pada 2019, kini ia menjadi punca rezeki Cik Ah sekeluarga. Kesedapan roti dapur kayu ini dikatakan terletak pada inti sekayanya yang menggunakan bahan-bahan segar setiap hari dan diproses secara manual dari air tangan Cik Ah seisi keluarga. Kita orang punya roti sekaya ni, inti tu kita orang buat sendiri. Inti sekaya kita buat sendiri. Homemade, semua pakai dapur kayu, semua manual. Tak daripada kelapa semua pun manual lah semua. Orang cakap macam style orang lama. Macam mana mak buat, macam tu lah kita buat. Cik Ah dibantu adik ini dalam persiapan membuat sekaya. Pemilihan kelapa penting dalam pembuatan sekaya. Kelapa di kawasan pantai dipilih kerana rasa yang lebih lemak dan sedap. Kelapa dia tua sangat, tua kalau kita ambil yang tua banyak sangat pun tak boleh. Yang kulit hidup banyak sangat pun tak boleh. Orang cakap macam balance, kena balance. Sebab nanti satu takut dia pecah minyak. Bila dia pecah minyak, susah nak jadi kesekaya. Kelapa yang telah diparut diperah menggunakan tangan. 20 biji kelapa diperlukan dalam pembuatan sekaya. 3 kali perahan air santan digunakan untuk satu kawah sekaya. Satu proses yang memakan masa 2 jam. Okey, sebab tu kita orang tak pakai kelapa, santan yang dah siap. Kita orang pakai kelapa yang diproses sendiri. Maknanya kita boleh tengok, kita boleh tu sendiri. Yang tua banyak mana, yang hidup macam mana. Kayu getah digunakan bagi proses pembakaran sekaya dan roti kerana ia lebih tahan lama. Pengumpulan dan pemilihan kayu api adalah tugas suami Cik Ah, iaitu Mat Yus. Kebiasaannya, kayu api diperolehi seminggu sekali dalam kuantiti yang banyak dari hutan sekitar. Kalau dengan handmade ni lain lah sikit kot. Mungkin lah cara dia lain dengan tenaga kita berbanding dengan tenaga elektrik. Masa baru-baru buat tu ada kita orang buat je. Telur kita meseng, lepas tu dulu Cik Ah pernah buat telur pakai mesin. Santan pun Cik Ah meseng. Tak jadi.
Mak cakap okey, tukar cara macam mak buat. Okey, buat. Jadi cik apa start buat balik macam mana mak buat, cik buat balik. Bancuhan ramuan sekaya iaitu tepung, telur dan santan diramas menggunakan tangan dan ditapis beberapa kali bagi mendapatkan adunan yang sebati dan tidak berketul-ketul. Air daun pandan turut digunakan bagi mendapatkan rasa sekaya yang lebih wangi dan sedap. Bancuhan sekaya dicampur sedikit pewarna kuning dan akan dikacau sebati sepanjang masa bagi mendapatkan tekstur sekaya yang halus dan cantik. Apa? Ambil apa? Untuk sekaya, kalau untuk sekaya ni bila masuk dalam kawah, kita kacau. Memang kena kacau sampai betul-betul dia masuk. Tak boleh berhenti. Memang tak boleh berhentilah sebab takut kat gi sekaya tu dia jadi ketul-ketul, jadi biji-biji, lepas tu takut hangit. Sebab api kan sentiasa ada. Dia ada seumur. Memang kita kena kacau sampailah dia masuk. Kalau 8 jam lah kacau. Kalau 6 jam lah kacau. Sampai betul dia masak sampai dia berkilat. Gula Melaka dan gula pasir turut dicampur bagi menambahkan kemanisan inti sekaya. Kita buat sekaya ni, cik cakap terus terang. Satu, kena sabar. Kalau tak ada kesabaran, kalau nak buat sekaya, kalau takat sekaya kita buat biasa-biasa ni, insya-Allah boleh. Tapi kalau sekaya ni, cik cakap kena ada kesabaran. Bila dia tak jadi, satu, kita dah letih sebab dia sampai makan masa 10 jam pun ada. Sebab tu cik cakap kalau buat sekaya memang cik cuti. Sebab tu tak boleh nak buat sekaya banyak-banyak. Sekaya yang sudah dimasak sejak 5 jam yang lalu akhirnya hampir pekat. Namun harus terus dikacau sehingga betul-betul masak. Tiada bahan pengawet digunakan, namun proses memasak yang lama menyebabkan ia tahan tanpa basi. Biasa kalau mak tolong, macam sekaya ni, macam dekat-dekat nak siap nak masak, tanya, mak okey tak lagi? Kalau mak cakap okey. Kalau jadi. Cik Ah turut berkongsi pengalaman mengacau sekaya lebih 10 jam kerana sekaya tidak menjadi. Berapa kilo bergula? 12. Lihat. Ni dia balik nampak. Ni daripada sini ni. Tu ni masak ni. Okey. Alhamdulillah jadi juga. Lepuk jaga ni kayu panas ni. Kaya ni macam mana? Rumit. Nak boleh buat proses dia tu terlampau rumit daripada kita koyak kelapa, lepas tu nak ramas santan lagi, nak buat adunan dia lagi. Memang rumit lah. Memakankan orang cakap satu hari buat satu kawah saja. Kalau nak buat 2, takut tak tertahan badan. Ambil proses dia daripada pagi, kita orang daripada pukul 6 lebih buat pukul 12 lebih baru boleh letak atas dapur. Jadi memang orang cakap sekaya ni rumit sikit.